الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الإمام الغزالي وللشارح الشيخ محمد النووي الجاوي، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dan disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Jadi insya-Allah kita akan sambung mudzakarah kita pada muka surat 22. Baik. Muka surat 22, kitab kuning, kitab biru 51, kitab biru 51. Bawah sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian niatkanlah untuk menghilangkan hadas atau mengerjakan salat. Baik. Setelah dibahaskan berkaitan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kemudian basuh tangan 3 kali sebelum masukkan tangan ke dalam bejana ataupun ke dalam air yang kurang daripada 2 qullah lah. Ya, basuh tangan ni dia ada 2 hukum dia. Tiga hukum. Basuh tangan sebelum masuk ke dalam bejana ataupun ke dalam sesuatu yang kurang daripada 2 qullah, iaitu air yang sedikit. Dalam fiqh kita tuan-tuan, dalam fiqh mazhab Syafi'i kita, sebagaimana dibahaskan dalam banyak kitab lah, dalam Misbahud Duja, dalam Nailur Raja, dalam Muqaddimah Hadramiyah, dalam Bushrul Karim, Fathul Mu'in dan lain-lain lah, dibahas panjang bab ni. Secara ringkasnya kita kata, seorang yang sebelum dia masukkan tangan dia ke dalam bejana, maka ada 3 hukum. Hukum yang pertama,
haram kalau tak basuh lagi tangan. Haram masukkan tangan kalau dia yakin tangan bernajis. Haram masukkan tangan ke dalam air yang kurang 2 qullah kalau yakin bernajis. Kurang 2 qullah ni bersamaan dengan kurang daripada 198 liter. 2 qullah ni pun banyak pendapat para ulama. Yang saya ambil yang paling kurang sebagaimana disebut dalam kitab Taqrirat As-Sadidah karangan Al-Habib Hasan Al-Kahf, ulama Madinah yang masih ada sampai sekarang lah. Pernah datang lagi 9 anak murid kepada Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumai. Beliau tinggal di Quba, umur 40 lebih. Umur 40 lebih, muda lagi. Al-Habib Hasan Al-Kahf. Kitab beliau Taqrirat Sadidah diguna pakai hampir seluruh dunia jugalah dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan 2 qullah tu 150 liter. Maknanya kurang daripada 2 qullah, kurang daripada 198 liter takriban. Takriban ni dengan makna hampir-hampir. Iaitu kalau 197 liter masih okey lagi, 196 liter pun masih okey lagi. Masih dikira lebih 2 qullah lagi. Bawah daripada 196 liter dikira kurang 2 qullah. Dia sebab apa haram masukkan tangan ke dalam bejana yang mana kita yakin tangan tu bernajis dan bejana tu air dia kurang 2 qullah. Sebab kalau air yang kurang 2 qullah masuk najis sahaja, terus air tersebut jadi mutanajis. Ya, terus air tersebut, bejana tersebut seluruhnya jadi air mutanajis. Maknanya air yang bernajis lah. Ya, mutanajis ni maknanya yang terkena najis ataupun yang bergelumang dengan najis. Walaupun air itu tak berubah. Contohnya bejana rumah kita ataupun baldi rumah kita masuk teh cicak. Terus dalam baldi itu mutanajis. Air dalam baldi itu mutanajis. Walaupun tak berubah dia punya bau, warna ataupun rasa. Berbeza dengan kalau lebih daripada 2 qullah. Tangki air rumah kita kan lebih daripada 2 qullah, 194 liter ke atas. 196, 197, 198 kira masih okey lagi. Maknanya 196 tu dah dikira lebih 2 qullah dah. Kalau kemasukan najis ke dalamnya, dia tidak akan sekali-kali menjadikan air itu mutanajis. Ya. Jadi kalau tangan tu dia yakin najis sekalipun masuk dalam air yang kurang 2 qullah, yang lebih 2 qullah, maka tak menjadi haram. Tak menjadi haram. Macam qullah masjid kan. Kita kata qullah Melayu kita ni dengan qullah di sudut fiqh makna dia berbeza, cuma isi padu dia sama. Makna dia berbeza. Qullah tu makna lain. Qullah kita maknanya qullah lah. Qullah dalam bahasa Arab itu dengan makna
kambing yang besar, diambil kulit dia, diambil kulit dia, kemudian dijadikan tempat simpan air. Itu satu qullah. Kalau di negara Arab sekarang ni tak diamalkan lah benda tu, melainkan saya dengar daripada Dr. Aiman Akiti, dia kata di belah Morocco masih ada lagi, di Maghribi, di belah Morocco sana masih ada lagi orang Arab yang amalkan perkara tersebut, iaitu kulit kambing tu dia buat jadi tempat simpan air. Ya. Dan perkara ni dah ada daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Yang mana satu ketika Nabi SAW datang ke rumah sahabat, kemudian Nabi SAW minum air daripada qullah yang tergantung. Ya, daripada qullah yang tergantung di dinding rumah dia. Lalu bila Nabi SAW minum air daripada situ, terkena sedikit daripada mulut baginda Nabi SAW pada qullah tu, pada tempat keluar air tu. Bila sahabat ni tengok terkena sedikit, maka selesai je Nabi SAW minum air, sahabat ni potong terus bahagian yang terkena tu, simpan atas dasar tabarruk, ambil berkat, simpan. Baik. Jadi tuan-tuan, ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi pun ada. Ya. Baik. Jadi hukum pertama haram kalau air yang kurang 2 qullah. Maknanya sebelum dia nak berwuduk kan, dia masukkan tangan dulu. Sebelum masukkan tangan tu, kena basuh dulu di luar. Kalau dia yakin bernajis. Yang kedua, makruh kalau ragu-ragu bernajis. Dia ragu-ragu, tangan ni bernajis ke tidak, tak ada kesan najis, maka datang syak ataupun datang dhan, sangkaan yang kuat, ataupun syak 50-50. Dhan tu dia punya sangkaan dia 70%, 80%, 90% lah. Tu sangkaan dia. Syak ni 50-50. Dia ada beza antara dhan, ada beza antara syak. Tapi walaupun dia beza, kalau dia dhan ataupun dia syak, maka makruh untuk dia masukkan tangan ke dalam bejana yang kurang 2 qullah. Makruh hukum dia. Makruh ya, kalau dia syak kata ada najis. Ini sebab apa adanya hukum begini? Kerana datang dalam hadis Nabi SAW, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, falyaghsil yadahu, maka basuhlah tangannya. Fa innahu la yadri aina batat yadah, kerana dia tak tahu ke mana tangan dia tu pergi. Ke mana tangan dia tu pergi. Boleh jadi terkena najis, boleh jadi masuk sana masuk sini. Maka dia tak tahu tangan dia, maka kalau dia ragu-ragu bernajis, hukumnya makruh. Dan kalau dia yakin tak bernajis, hukumnya harus masukkan tangan ke dalam bejana. Ini hukum yang ketiga lah, harus. Ya. Jadi dia ada haram, dia ada makruh, dia ada harus. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata basuh kedua telapak tangan, dan sebelum memasukkan tanganmu ke dalam bejana, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kita dah bahas sebelum ni. Atau ucapkanlah seperti yang dinukil daripada Al-Imam Ar-Ramli, iaitu Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Kemudian dia kata, pengarang kata,
niatkanlah untuk menghilangkan hadas ataupun angkat hadas. Maknanya kita niat nawaitu raf'al hadathi al-asghari. Nawaitu raf'al hadathil asghari, raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Nah, itu angkat hadas. Atau mengerjakan salat. Saya rasa mungkin ada kesilapan lah dalam terjemahan ni. Kalau dalam kitab Arab, listibahatis salah. Kalau dalam kitab Arab, listibahatis salah. Makna listibahatis salah ni untuk mengharuskan salat. Dia beza dengan untuk mengerjakan salat lah. Kalau kitab biru dia tulis? Tak ada juga. Kalau dalam kitab Arab, listibahatis salah atau mengharuskan salat. Dia ada beza dua ni tuan-tuan. Perempuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau niat dia untuk angkat hadas, ini biasalah. Ataupun mungkin niat dia dengan makna umum, iaitu nawaitul wudu'a. Itu pun boleh juga. Cuma dalam beberapa keadaan dia ada perbezaan. Contoh niat untuk angkat hadas bagi orang yang memang berhadas. Nawaitul wudu'a, niat wudu. Dia satu angkat hadas, satu lagi niat wudu. Sahaja aku angkat hadas, satu lagi sahaja aku berwudu. Ada dua di sini. Niat sahaja aku berwudu, dia ada dua. Satu boleh dengan makna angkat hadas. Satu boleh dengan makna angkat hadas. Satu lagi boleh dengan makna memperbaharui wudu. Satu lagi boleh dengan makna apa dia? Memperbaharui wudu. Ni kalau niat umum lah. Kalau niat nawaitul wudu'a, dia boleh bawa kepada dua. Satu untuk angkat hadas, satu lagi untuk tajdidul wudu, iaitu memperbaharui wudu. Kalau niat untuk angkat hadas, itu hanya untuk satu je, bagi orang yang berhadas. Bagi orang yang memperbaharui wudu, tak boleh dia niat angkat hadas. Bagi orang yang memperbaharui wudu, tak boleh dia niat angkat hadas. Makna memperbaharui wudu ni apa dia? Dia dah ada wudu, dia solat apa semua, tak batal lagi, dia berwudu kali yang seterusnya. Itu makna memperbaharui wudu. Maknanya, orang yang memperbaharui wudu ni, dia tak berhadas. Dia tak berhadas sebab dia dah ada wudu. Nah, jadi kalau dia niat untuk angkat hadas, dia nak angkat hadas apa? Hadas tak ada. Nah, kalau dia niat angkat hadas, dia nak angkat hadas apa sedangkan dia tak berhadas, dia masih berwudu. Maka sebab itulah niat angkat hadas hanya bagi orang yang berhadas, bukan untuk memperbaharui wudu. Tapi kalau niat wudu, nawaitul wudu'a, sahaja aku berwudu, itu untuk dua. Boleh angkat hadas, boleh juga untuk memperbaharui wudu yang telah ada, kemudian dia nak angkat lagi, dia nak ambil wudu semula. Maknanya dia dalam keadaan tak berhadas. Boleh sinilah? Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau dia boleh niat untuk mengangkat hadas ataupun niat wudu, atau mengharuskan salat. Baik. Niat mengharuskan salat ni pula dipanggil nawaitu listibahatis salah, listibahatis salati lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mengharuskan salat. Nawaitul wudu'a listibahatis salati lillahi ta'ala. Aku berniat wudu untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Aku berniat wudu untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Ini bagi siapa? Ini bagi golongan yang daimul hadas, sentiasa berhadas. Niat ni, niat nak mengharuskan salat ni, ini adalah niat untuk orang yang sentiasa berhadas. Sentiasa berhadas ni golongan mana? Golongan yang salisul baul, kencing tak lawas, ataupun salisul rih, sentiasa gentut, ataupun golongan yang istihadah, iaitu wanita yang istihadah. 3 golongan ni, kencing tak lawas, sentiasa kentut, dan istihadah. 3 golongan ni. Jadi 3 golongan ni, dia tak boleh niat angkat hadas sebab dia memang sentiasa berhadas. Boleh? Dia sentiasa berhadas. Jadi kalau dia niat nawaitu raf'al hadas, sahaja aku mengangkat hadas, dia sentiasa berhadas. Macam mana nak angkat hadas? Jadi tak sah dia niat sahaja aku angkat hadas. Tak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sekadar niat nawaitul wudu'a, sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala, maka tak sah juga niat dia ni. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berhadas. Wudu itu terbatal bila orang ni berhadas. Nah, maka niat yang sepatutnya dia datangkan bukan sekadar niat wudu, tetapi dia kena datangkan sahaja aku berwudu untuk mengharuskan salat. Bila dia datangkan niat untuk mengharuskan salat, bila dia datangkan niat untuk mengharuskan salat, maknanya wudu dia itu dikira kategori dimaafkan dan dia diharuskan salat walaupun dia berhadas. Maknanya kalau dia berhadas sekalipun dimaafkan sebab dia dah niat untuk mengharuskan perbuatan yang sebenarnya tak boleh, iaitu solat. Solat tak boleh kalau berhadas, tapi dia dah niat untuk mengharuskan perbuatan yang tak boleh, maka barulah boleh. Nah, barulah dibolehkan. Jadi niat mengharuskan salat ni untuk orang yang sentiasa berhadas. Ini kena ingat, ya. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang masalah sentiasa berhadas, maka dia mesti melaksanakan wuduknya mengikut cara yang diterangkan dalam fiqh. Secara ringkas, dia tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Ni saya rasa saya dah terangkan sebelum ni di sini. Dia tak boleh berwuduk untuk solat fardu tersebut. Maknanya dia nak solat fardu zuhur, dia pergi ambil wuduk untuk mengharuskan solat pukul 12.30 tengah hari. Tak boleh. Dia kena ambil wuduk tu lepas masuk waktu zuhur.
Dia kena ambil wuduk tu lepas masuk waktu zuhur. Tu kalau nak dibahaskan panjang lah sebab dia. Tapi kita tak bahaskan secara panjang lebar, cukup sikit je supaya kita boleh amal. Kemudian bila dah masuk waktu, sebelum dia berwuduk, dia kena basuh dulu. Kawasan kencing tak lawas dia, tapi kalau gentut sesa-gentut tu tak perlu basuh lah. Istihadah dia kena basuh juga. Istihadah pun kena basuh juga. Kalau dalam Sabilal Muhtadin, dalam kitab fiqh kita, dalam Hasyiah Baijuri pun ada, dia kena masukkan kapas ke dalam farash. Dia kena masukkan kapas dalam farash atau apa-apa yang boleh digunakan untuk sumbat, dengan catatan sekiranya tidak memudaratkan. Itu catatan dia. Sekiranya tidak memudaratkan, dengan maksud tidak menyakitkan dia. Kalau masuk tu menyebabkan dia sakit, maka tak wajib masukkan. Dan dia mesti ikat. Dia mesti ikat ni dengan maksud, kalau zaman sekarang ni pakai pampers. Kalau zaman sekarang ni pakai pampers. Kalau zaman dulu ikat dengan tuala kecil tu kan, napkin ke apa ke, ikat. Setelah daripada tu, dia dah basuh, dah ikat, barulah dia boleh ambil wuduk. Dengan niat listibahatis salah tadi, mengharuskan salat. Kemudian wajib untuk dia terus solat. Wajib untuk dia terus solat. Kalau dia tak terus solat, habis-habis ambil wuduk untuk mengharuskan salat tu, dia tengok TV dulu, minum kopi dulu dan sebagainya, maka dia kena basuh semula. Dia kena basuh semula daripada awal. Tak sah dah. Kemaafan di situ dah tak ada dah. Uzur di situ dah tak dibenarkan dah. Ya. Sebenarnya sunat wuduk. Sebenarnya sunat. Baik. Pendapat para ulama, kalau orang yang masalah sentiasa berhadas ni, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh semayang sunat wuduk dan sebagainya, terus solat fardu. Cuma dimaafkan. Di sini ada, dinyatakan dalam beberapa kitab, dimaafkan kalau dia nak solat berjemaah, di masjid. Okey. Jadi lepas berwuduk tu, dia naik kereta untuk pergi masjid, tu dimaafkan. Kerana dikira itu adalah antara maslahah salat. Maknanya wasilah untuk dia dapat solat berjemaah. Datang ke masjid, tengok imam tak qamat lagi, sempat untuk sunat, maka di situ dibolehkan. Tapi kalau dia buat sendiri kat rumah, tak boleh dah, terus fardu. Tak boleh. Ya, ini dipanggil maslahat salat. Maka perkara-perkara sebegini dibenarkan. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masa pun tak lama kita katakan. Sebab kalau dia kena berwuduk setelah masuk waktu, maknanya masa untuk qamat pun dah tak lama. Jadi memang kita kata dia boleh menunggu sebentar. Itu dimaafkan sebab nak solat jemaah, itu boleh. Untuk bab ni boleh. Tapi kalau dia bukan menunggu untuk solat jemaah, dia kena terus solat fardu kalau di rumah sendiri. Kena segerakan, wajib. Dia panggil wajib mualah, wajib berturut-turut. Baik. Dan untuk satu wuduk, kalau dia niat untuk mengharuskan salat,
Nah, maka satu wuduk dia untuk satu solat fardu. Satu wuduk dia untuk satu solat fardu. Sama ada solat fardu tu yang fardu ain atau fardu kifayah ataupun nazar. Sama ada fardu tu yang fardu ain, fardu kifayah ataupun nazar. Contoh fardu ain solat 5 waktu. Dia solat zuhur. Kemudian dia nak solat pula nanti fardu asar, dah tak boleh dengan wuduk yang sama. Tapi kalau solat sunat dia boleh buat banyak, tak apa, tak ada masalah. Solat sunat tak apa. Tapi solat fardu ni satu je. Ataupun dia buat fardu kifayah. Termasuk fardu juga adalah fardu kifayah. Contoh solat fardu kifayah, solat jenazah. Dia habis-habis berwuduk tu, tiba-tiba sebelum nak solat tu, jemaah laksanakan solat jenazah dulu. Contohlah, ni contoh. Maka dia kena ambil wuduk semula kalau nak solat fardu, itu yang kedua. Ataupun solat nazar. Solat nazar. Solat nazar ni contohnya sunat dia nazarkan. Maka dia seolah-olah naik ke tangga fardu. Contohnya solat sunat duha nanti hari ni kita nak buat, kita nazarkan. Maka bila kita nazarkan sahaja, solat sunat duha tersebut jadi fardu, jadi wajib. Kalau dia laksanakan 2 rakaat solat sunat duha tu contohnya, maka untuk dia solat zuhur pula dia kena ambil fardu yang baru. Dia kena ambil wuduk yang baru. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk juga tawaf. Tawaf yang fardu dengan satu wuduk. Tawaf yang fardu dengan satu wuduk. Sebab tawaf dia ada tawaf fardu, dia ada tawaf sunat. Baik. Dan ada 3 kategori niat lah untuk orang yang mengharuskan salat ni. Bagi orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas. Tapi itu perbahasannya panjang lah dalam mazhab fiqh gitu. Dia ada nawaitu al-wudu'a listibahatis salatil fardi, listibahatil fardi lillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitul wudu'a listibahatis salah lillahi ta'ala. Dan ada lagi nawaitul wudu'a liqira'atil Quran dan lain-lain. Dia ada perbahasan 3 peringkat lah, tapi saya tak bahaskan lah benda tu. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertahankan niat ini hingga membasuh muka. Baik. Bila seseorang tu dia niat angkat hadas. Dia niat angkat hadas, dia basuh tangan. Sebenarnya kita kata hadas itu diangkat pada anggota rukun ataupun pada perbuatan rukun. Hadas itu terangkat pada perbuatan rukun, iaitu perbuatan rukun dalam wuduk apa dia? Muka, wajah kita ni, tangan sampai siku, kepala, sapu kepala, dan juga basuh kaki. Yang ni rukun. Kalau kita buat sunat, sebelum tu kita sunat, basuh tangan, hukumnya sunat. Kemudian madmadah ni berkumur, hukumnya sunat. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya sunat. Itu bukan fardu, bukan rukun. Maka kalau dia niat angkat hadas, yang dia basuh tangan tu tak terangkat hadas lagi. Kalau dia kumur tadi tu tak terangkat hadas lagi. Sebab tu sunat, bukan rukun. Kalau dia masukkan air ke dalam hidung, tak dinamakan mengangkat hadas lagi. Cuma para ulama, ni menarik dalam fiqh.
Antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam Hasyiah Syarqawi, tak silap saya. Dalam Hasyiah Syarqawi, ini antara kitab-kitab tinggi dalam mazhab. Dibahaskan apa dia? Kalau dia laksanakan sunat, tapi dia niat angkat hadas, daripada awal lagi, daripada dia basuh tangan tu, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadathi lillahi ta'ala, saja aku angkat hadas kerana Allah Ta'ala. Sedangkan tangan ni sunat, madmadah dan istinsyaq, berkumur dan juga masukkan air ke dalam hidung tu sunat. Dia dah niat angkat hadas daripada awal, maka kata para ulama, andai terkena kawasan rukun, andai air itu terkena kawasan rukun, contoh nak, masa dia nak kumur, terkena kawasan bibir ni, yang zahir ni nak. Bila terkena kawasan bibir ni, yang zahir ni, bibir yang zahir ni termasuk kawasan wajah. Dan kawasan wajah adalah kawasan rukun. Maka disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'i kita, bila terkena kawasan rukun sahaja, kawasan rukun yang di sini telah terangkat hadasnya, sunat jadi tak valid. Sebab bila dah sampai kepada perkara yang lebih tinggi, yang bawahnya tu terus tak valid. Ini ada kaedah dalam fiqh. Yang bawah tu sunat tu terus tak valid. Maknanya kalau dia masukkan dalam hidung untuk sunat tu tak valid. Tak dapat pahala sunat. Bukan tak valid, maknanya tak dapat pahala sunat. Sebab dia dah buat benda yang lebih besar. Jadi keluar daripada masalah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata para ulama sebagaimana disebut dalam Hasyiah Bajuri. Nanti tuan-tuan tengoklah dalam apa namanya, mengaji dengan Tuan Guru Dr. Yusri Mazlan, nanti dia akan sampai bab ni. Tak tahulah saya dah sampai ke belum, wallahu a'lam lah. Belum lagi. Tak sampai. Baik. Kalau sampai bab ni, dia akan syarahkan dalam Hasyiah Bajuri. Ada juga ada dalam kitab Taqirat Saridah. Ada juga dalam kitab-kitab yang lain, dalam Bushrul Karim dan lain-lain, menyatakan bahawasanya untuk keluar daripada masalah ni, kita niat sunat dulu. Macam mana? Nawaitu sunanal wudu'i lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat sunat wudu' kerana Allah Ta'ala. Boleh nak? Cuma dalam Hasyiah Syarqawi diberikan satu solusi. Kalau dia nak niat angkat hadas juga, maka jangan bagi kena kat sini, bibir ni. Susah. Jangan bagi kena kawasan hidung ni, kalau nak masukkan air dalam hidung. Cara dia macam mana? Ni disebutkan oleh Imam Syarqawi. Dia kata, ambil apa namanya kawasan paip keluar air tu, ambil dia punya corong dia tu, masukkan terus dalam mulut, buka air. Dalam kitab tersebut. Saya tengok, hebat juga ni. Tapi tak ada lah teruk sangat macam tu kan. Kita niat sunat terus selesai masalah. Nawaitu sunanal wudu. Kalau tak bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Saja aku niat sunat wudu kerana Allah Ta'ala. Baik. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankan niat ini. Dia kata pertahankan niat ini. Dia pertahankan niat ni dipanggil sebagai istishabun niyah dalam mazhab Syafi'i.
disebut istilah dia dalam bahasa Arab iaitu istishabun niyah, iaitu memperjalankan niat tu pada setiap masa. Cuma kalau kita niat sunat wudu, nanti masa basuh wajah niat angkat hadas ataupun niat berwudu. Dia kena naik pula satu lagi niat. Sebab kalau kita memperjalankan niat sunat, sedangkan basuh muka tu dah jadi rukun, dia bukan sunat. Jadi tak sah pula. Jadi tak sah pula. Jadi niat sunat dulu, mula daripada basuh tangan tu sunat, kemudian perjalankan niat tu dengan maksud sentiasa fokus. Sentiasa perjalankan niat itu hukumnya sunat. Istishabun niyah itu hukumnya sunat. Memperjalankan niat, maknanya apa ya kita kata? Sentiasa sedarlah dengan niat yang kita nak tu. Basuh berkumur, kemudian masukkan air dalam hidung, istinsyak. Kemudian masa basuh muka nanti kita niat berwuduk atau niat angkat hadas. Sebab dia dah masuk sempadan rukun, dah masuk kawasan rukun. Okey. Maka tuan-tuan hadirin dan hadirat ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertahankan niat ni dia kata hingga membasuh muka. Tidaklah mengapa bila niat menghilangkan hadas dilakukan sejak awal basuhan kedua telapak tangan, meskipun sunnah-sunnah yang sebelumnya tidak menghilangkan hadas. Tak ada masalah nak niat mengangkat hadas, walaupun sunnah-sunnah ni dia bukan menghilangkan hadas, sebab dia anggota sunnah, perbuatan sunnah. Sebab sunnah-sunnah dalam setiap ibadat masuk dalam niatnya sebagai tambahan. Jadi dia niat angkat hadas tapi basuhan sunat. Maka makna menghilangkan hadas adalah bertujuan menghilangkannya dengan semua amalan wudu, sedang ia menghilangkan hadas secara pasti. Demikianlah disebutkan dalam Hasyiah Al-Iqna'. Maknanya apa dia? Bila kita niat untuk angkat hadas, yang sunat pun dapat juga pahala sunat. Bila dalam Iqna', dalam Hasyiah Iqna', fi Al-Fadhi Abi Syuja', disebutkan bahawasanya kalau dia niat mengangkat hadas, maka dikira dia dapat sunat juga. Sebab sunat ni sebagai zaidah, sunnah zaidah, yakni perkara tambahan. Tapi dia jadi masalahnya dalam Hasyiah Syarqawi tadi, kalau terkena kawasan rukun lah, terluput sunat. Tapi untuk masyarakat kita kata secara umumnya tak apalah, nak buat macam mana buat lah. Ikut je lah, yang penting dia fardu dia tu selesai. Sebab ni antara masalah yang rumit dalam fiqh. Cuma saya bagi solusi yang lebih mudah untuk kita ni keluar daripada mana-mana khilaf, dengan cara apa dia, dan kita ikut pendapat yang lebih afdal, yang adalah Hasyiah Bajuri, ada dalam Taqirat dan lain-lain, iaitu niat sunat dulu sampai muka, niat angkat hadas. Boleh tak? Itu yang paling afdal sekali. Baik. Demikianlah disebutkan dalam Hasyiah Al-Iqna', janganlah melupakan niatmu sebelum membasuh muka sehingga menyebabkan wudukmu tidak sah. Ini masalah. Kalau dia niat angkat hadas, dia basuh tangan, dia niat sebelum basuh muka. Sedangkan rukun niat itu pada asasnya ada dua. Mahalluha fil qalbi, tempatnya dalam hati. Tempat niat tu dalam hati. Wa waqtuha, dan juga waktunya, awwalu awwalu juz'in minal wajh.
iaitu awal juzuk daripada basuhan wajah. Ini disebutkan dalam Matan Safinah Najah bagi Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Maknanya apa dia? Dia ada dua. Satu tempat, satu lagi masa. Untuk bab niat, dia ada tempat, dia ada masa. Niat yang wajibnya, tempatnya di mana? Dalam hati. Masanya bila? Masa awal-awal basuhan muka, dengan maksud awal-awal air kena muka ni. Ni. Yang ni yang wajib. Yang ni yang wajib, yang rukun. Masalah di sini, dia pergi niat angkat hadas basuh-basuh tangan. Sedangkan kita kata tadi apa? Niat tu tempatnya adalah hati, masanya bila? Yang rukunnya iaitu awalu juz'in minar ra's minal wajh, iaitu awal juzuk daripada basuhan wajah. Tapi dia pergi awalkan sebelum daripada basuh wajah. Boleh ataupun tidak? Boleh. Dengan syarat nanti masa basuh wajah dia kena hadirkan niat semula. Dengan makna kena betul-betul fokus. Jadi dua lah. Angkat hadas pada awalnya, masa basuh wajah nanti niat angkat hadas lagi. Nah, maka ini yang disebutkan oleh pengarang kitab, syarih kitab, iaitu Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Kemudian ambillah air dengan tanganmu dan berkumurlah 3 kali hingga ke ujung tenggorokan. Ini dipanggil sebagai madmadah, iaitu berkumur. Baik, kecuali engkau sedang puasa, maka berkumurlah dengan lembut supaya tidak membatalkan puasamu sambil mengucapkan, baik tuan-tuan yang dimulakan Allah, untuk bab madmadah dan istinsyak, bab berkumur dan masukkan air ke dalam hidung, para ulama mazhab Syafi'i kita bahagi kepada 3 kategori ataupun 4 cara. Bukan 3 cara, 4 cara. Cara yang pertama, dan ini yang paling afdal sekali. Cara yang pertama dan ini yang paling afdal sekali. Sebagaimana disebutkan dalam banyaklah kitab mazhab Syafi'i kita, dalam kitab Jawi pun sebut, dalam kitab Matlaq sebut, dalam kitab Hasyiah sebut, Bajuri sebut, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah sebut, semua sebutlah. Yang paling afdal sekali adalah al-jam'u bainahuma, iaitu apa dia? Menghimpunkan kedua-duanya sekali. Macam mana cara dia? Okey, ambil air satu tangan kita ni, kemudian setengah daripada air itu masuk dalam mulut, setengah daripada air masuk dalam mulut, kemudian ludahkan. Okey, setengah daripada air itu masuk dalam hidung. Istinsyak ni maknanya dengan sedut. Itu. Nah, dan itu sunnahnya lah. Tadi kalau tak mampu sedut tak apalah, tapi awal-awal memang susah. Nah, awal-awal memang susah. Tapi bila dah biasa, dia jadi biasalah, tak ada masalah. Jadi setengah lagi air itu sedut. Cuma sunnahnya apa dia? Bila kita masukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Dikeluarkan, dilecitkan ataupun dibuangkan air daripada hidung tu dengan tangan kiri. Ini yang paling afdal sekali. Kemudian ambil lagi air kali kedua, setengah masuk mulut, buang, setengah lagi masuk hidung dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Kemudian ambil lagi yang kali ketiga, setengah masuk mulut, buang, setengah masuk hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Yang ini cara yang paling afdal, disebut sebagai menghimpunkan kedua-duanya sekali dengan satu kita kata apa, satu air. Tu. Ini paling afdal sekali. Cara yang kedua ni sekadar tambahannya lah. Ya, dan biasa kita buat, iaitu apa dia? Sekali basuh mulut, kemudian sekali lagi ambil air, basuh mulut,
Sekali lagi ambil air, basuh mulut, kan? Kemudian sekali lagi ambil air, hidung, ambil air, hidung, ambil air, hidung. Ini biasa dibuat. Ini biasa dibuat. Cuma ni tak afdal. Tak afdal. Jadi nak dapat yang paling afdal dan akmal, yang paling sempurna sunatnya adalah yang pertama tadi saya sebut. Okey. Ini yang kedua, cara yang kedua. Maknanya sekali ambil mulut, sekali ambil mulut, sekali ambil mulut, sekali ambil hidung, sekali ambil hidung, sekali ambil hidung. Cara yang ketiga, selang-seli. Sekali ambil mulut, sekali ambil hidung, sekali ambil mulut, sekali ambil hidung. Gitu. Selang-seli. Mulut hidung, mulut hidung, mulut hidung. Cara kedua tadi, mulut, 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 hidung, hidung, hidung. Cara ketiga, mulut hidung, mulut hidung, mulut hidung. Ini cara ketiga. Boleh lah? Cara yang keempat, yang ni agak mustahil lah. Jadi agak mustahil. Cara yang keempat, iaitu mulut hidung, mulut hidung, mulut hidung dengan satu cedokan air sahaja. Macam mana tu? Wallahu alam. Ini ulama kata lagi tak. Saya tak tahu, mungkin tangan dia besar ke, wallahu alam lah kan. Nah. Mustahil lah kan. Dengan satu cedokan tangan dia. Ada sebelah tangan pula tu. Nah, sekali cedok mulut, hidung, mulut, hidung, mulut, hidung. Ni tak tahulah, wallahu alam lah. Nah. Dan para ulama letak dalam kitab, inilah yang cara yang paling tak membazir. Ya. Tapi macam mana kita nak katakan cara yang paling tak membazirnya? Sedangkan kita kata kita nak sempurnakan basuhan. Sebab tu yang paling afdal tu adalah yang pertama. Dijamakkan keduanya ataupun dihimpunkan keduanya, itu cara yang paling afdal, dan itu kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Kecuali engkau sedang puasa, maka berkumurlah dengan lembut. Ni tuan-tuan, orang yang puasa dia tak boleh mubalaghah. Apa makna mubalaghah? Air itu jangan banyak sangat, dan jangan terlalu power sangat dia berkumur tu. Jangan terlalu hebat sangat dia berkumur tu. Sikit je, masuk air tu sikit, masuk sikit je dalam mulut, sekadar belah depan ni sahaja, kemudian keluarkan. Ni untuk orang puasa. Kalau dia banyak air masuk dalam mulut dan dia mubalaghah, dengan makna dia kumur tu power betul, cara dia terlalu sungguh sangat dia kumur, andai termasuk air walau tak sengaja, batal puasa dia. Andai termasuk air walau tak sengaja, batal puasa dia. Itu dia. Ya. Sambil mengucapkan Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, tolonglah aku untuk membaca kitabmu dan banyak mengingatmu. Atau sebagaimana disebutkan dalam al-azkar, sambil kita basuh mulut dan hidung tu, Allahumma asqini min haudi nabiyyika ka'san la adma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah aku minum daripada telaga nabimu segelas sehingga aku tidak haus untuk selama-lamanya. Atau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan ada tambahan wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu dan mensyukurimu. Ini ketika basuh mulut. Ketika basuh mulut, kemudian ambillah air untuk membasuh hidungmu dan hiruplah 3 kali wallahu a'lam. Nanti kita sambunglah. Kemudian ambillah air untuk basuh hidung wallahu a'lam. Sambung situ nanti. Ya. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan kan? Soalan tak ada lagu 7.20. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.